Dahulunya, masyarakat Brunei menetap di kawasan pantai barat Sabah, antaranya Papar, Membakut, Sipitang dan Labuan. Mereka membawa sekali kesenian dan gaya hidup termasuk seni binanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Intan berada di negeri bawah Bayu Sabah. Reka bentuk rumah Brunei Sabah hampir serupa dengan rumah tradisional Melayu di Semenanjung. Ini secara tidak langsung mewujudkan keunikan buat mereka jika dibandingkan dengan etnik lain di Sabah. Hari ini Intan akan meninjau dan mengupas tentang rumah Brunei Sabah bersama dengan pakar jemputan kami. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Intan kenali seni bina tradisi kita. Rumah suku kaum Brunei ini dibina pada tahun 1988 dan ada juga di sini tahun 1989. Jadi rumah ini dipanggil Rumah Brunei oleh Persatuan Masyarakat Brunei. Rumah Brunei ini diorang ambil rumah yang sebenar di daerah Papar dan kemudian diorang buat di sini seperti di situlah. Rasional dan adaptasi kehidupan masyarakat mempengaruhi kesenian susun atur ruang. Oleh itu, perancangan susun atur haruslah berjaya menterjemah sosio-budaya masyarakat tersebut. Dalam segmen ini, kita akan mendalami simbiosis cara hidup masyarakat dan rasional susun atur rumah Brunei. Masyarakat Brunei menetap di kawasan pantai barat Sabah seperti daerah Papar, daerah Membakut, Sipitang dan Labuan. Mereka tinggal berhampiran dengan sungai dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Ciri yang membezakan rumah suku kaum lain adalah bentuk jendela atau tabuk yang panjang. Rumah Brunei di Sabah ni keunikan dia adalah kita lihat dia dibina di atas air. Berbeza dengan rumah-rumah lainlah yang dibina di atas tanah. Jadi kita kalau bina atas tanah kita perlukan tangga lah untuk naik dan masuk ke rumah. Jadi ini dibina di atas air. Selalunya akses tu ke rumah ada melalui pelantar ataupun melalui bot sebab pekerjaan orang-orang yang tinggal di rumah atas air ni kebanyakannya adalah sebagai nelayan. Struktur rumah Brunei terdiri daripada 3 bahagian iaitu pantaran, langgar dan tambak. Serambi iaitu pantaran merupakan tempat berehat. Langgar berfungsi sebagai ruang tamu. Bilik tidur untuk anak dara, manakala tambak atau dapur merupakan tempat memasak, menyimpan alat memasak seperti tungku, periuk dan lain-lain.
susun atur dia agak ringkas sebenarnya. Kalau kita lihat kepada rumah tradisional Melayu biasa, didirikan tinggi di atas aras tanah, jadi kita perlukan tangga ya untuk menaiki ke rumah itu. Tapi rumah atas air ini kita tidak memerlukan tangga, kita perlukan pelantar. Maknanya akses lah untuk ke rumah itu, ada akses dia melalui pelantar, dan selepas itu ada unjuran daripada rumah itu sendiri yang dinamakan pantaran. Okey, pantaran itu adalah seperti anjung lah. So dia menyambut kedatangan tetamu ke rumah itu. Kedudukan dia kadang-kadang sama aras dengan rumah utama ataupun dipanggil indung. Ataupun kadang-kadang dia ada lebih rendah sedikit daripada rumah utama itu. Bilik mandi dan juga tempat membasuh kain terletak di luar atau sudut tepi rumah. Yang dimaksudkan dengan kesenian susun atur ruang ialah perancangan susun atur yang menterjemah sosio-budaya masyarakat Melayu. Sebagai contoh, kedudukan serambi yang diletakkan di hadapan sekali sebagai ruang umum menyambut tetamu diikuti dengan rumah ibu sebagai ruang utama kekeluargaan dan kerakyatan adalah menepati keperluan budaya masyarakat Melayu yang mengutamakan layanan terhadap tetamu dan dalam masa yang sama menjaga tahap privasi ahli keluarga yang mengikut hukum agama Islam. Yang satu ruang yang di dapur itu, yang petak di dapur itu dinamakan ialah pantaran. Tempat masyarakat Brunei dulu, orang selalu menangkap itu dipanggil bubuk untuk membuat terkadang masyarakat Brunei famous dengan sambal mereka, yaitu belacan lah kan. Jadi orang tempat menjamur belacan di ruang itu. Ya, itu jadi orang buat satu ruang begitu untuk menjamur ikan masin dan tempat membuat menjemur. Okey. Proses untuk membuat belacan ikan masin semua selalunya berlaku di pelantaran. Ya, dorong jamur ataupun pantaran. Pantaran ya. Bahagian utama rumah atau rumah ibu merupakan ruang utama bagi aktiviti kekeluargaan dan kerakyatan. Ia berikutan, ia bersesuaian dengan sikap masyarakat Melayu yang amat menghargai kedatangan tetamu. Pada masa sama, ia juga dapat membantu menjaga privasi tuan rumah kerana tetamu hanya berkumpul di situ dan tidak akan berani masuk ke ruang lain kecuali dengan kebenaran tuan rumah. Penggunaan sumber alam yang optimum membuktikan kehebatan seni bina tradisi lama. Rumah ini juga mempraktikkan kaedah pembinaan lama yang mana tidak menggunakan paku melainkan pasak dan tanggam. Dalam segmen ini, kita akan menyaksikan kehebatan seni bina rumah Brunei Sabah. Dari sudut sejarah awal, kumpulan masyarakat Melayu Brunei merupakan pengasas jenis pertempatan kampung air di Sabah. Pada tahun 1970-an, kampung air menjadi satu fenomena pertempatan dalam kalangan masyarakat pribumi dan imigran di Sabah. Kebanyakan daripada mereka dahulunya adalah nelayan dan sungai atau laut juga merupakan laluan pengangkutan utama pada ketika itu. Kaedah mendirikan rumah di atas air ini sinonim dengan masyarakat Brunei di negara Brunei sendiri, seterusnya mewujudkan identiti unik mereka.
memang agak payah sebenarnya nak bina rumah atas air ni, memerlukan bantuan daripada komuniti. Okey, jadi selalunya sebelum aktiviti pembinaan rumah tu mungkin telah diwar-warkan kepada komuniti tu yang sekian-sekian rumah akan dibina, kawasan telah ditanda dan dipancangkan, jadi masyarakat sekeliling tahulah okey, ini kawasan ni nanti akan dibina rumah. Okey, jadi mereka akan datang dan bantulah dalam membina rumah ni, dan selalunya permulaannya adalah dengan memancang tiang-tiang utama ni lah. Rumah Brunei didirikan di atas tiang-tiang atau kaki bajang yang kemudiannya menjadi pencetus kepada kewujudan kampung air di Sabah. Seperti juga rumah tradisi Melayu yang lain, penggunaan tanggam dan pasak adalah kaedah pembinaan yang digunakan yang juga secara tidak langsung membolehkan rumah ini dibuka dan dipindahkan ke lokasi lain tanpa menjejaskan bentuk atau keutuhannya. Kaedah tanggam atau pasak ini bersesuaian dengan sistem IBS, iaitu sistem binaan industri moden yang antara ciri utamanya adalah menerapkan ciri rumah pasang siap. Ciri-ciri rumah-rumah tradisional suku kaum Brunei yang diorang ini menetap di pesisir pantai seperti Kimanis, Papar, semua itu, diorang mempunyai bumbung, diorang panggil lah begitu, bumbung 5. Jadi semua peralatan ataupun bahan-bahan yang keperluan seperti papan, diorang guna dengan kayu seraya ataupun marabau begitu. Dan dinding yang digunakan tadi seperti kapur ataupun seraya. Untuk kegunaan tiang diorang guna pelian yang macam saiz ini adalah 5-5 ataupun 6-6 itu tiang itu, pelian itu. Tiang seroto ni untuk dipancangkan tu, dimasukkan ke dalam tanah tu, dia ada satu aturan, harus diputarkan dan sebagainya, dihentak dan sebagainya untuk masukkan tiang tu ke dalam tanah. Dan kadang-kadang agak dalam juga masuknya, mungkin 1 meter ataupun lebih. Okey, Ya. untuk masukkan ke dalam tanah yang di atas di air itu sendiri. Ya, betul. Okey. Dalam pada masa ada air, kita nak pancangkan tiang sekali. Jadi boleh bayangkanlah kan, dengan basahnya, dengan nak orang kata apa, nak jaga supaya tidak sengit dan sebagainya kan. Seterusnya setelah memasang tiang yang agak sukar prosesnya itu. Ya, betul. Mungkin Doktor boleh kongsikan lagi. Okey, setelah pasang tiang tu nanti barulah orang kata apa, diikatlah. Diikat tiang tu untuk disediakan pula pelantarnya. Okey, pelantar tu nanti dia akan jadi lantai untuk binaan rumah tu lah. Dan seterusnya nanti barulah dinaikkan tiang rumah, ada bumbung, dinding dan sebagainya.
Kesesuaian antara rumah dan iklim serta pelbagai elemen semula jadi yang lain amat penting bagi mendapatkan ketahanan binaan. Pelbagai kaedah juga dirangka bagi mendapatkan pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni. Lantai tinggi bertiang yang menjadi sebahagian daripada identiti rumah Melayu tradisional bukan sekadar menawarkan perlindungan keselamatan penghuninya dari ancaman musuh dan binatang buas. Ia juga dapat mengekalkan keselesaan terma dalaman sesebuah rumah. Bila angin masuk dari bawah rumah, ia dapat memasuki rumah menerusi lantai yang dipasang dengan kayu lantai jarang. Keadaan ini amat ideal untuk membantu proses penukaran dan peredaran udara. Ya, bumbung ini diorang panggil dalam masyarakat Brunei ialah bumbung 5. Diorang kasih curam sedikit. Mereka ini tinggal di pesisiran dekat pantai-pantai kan. Masyarakat diorang lah kan. Jadi udara panas itu tidak panas sangat lah. Jadi kasih curam supaya kita atap daun. Jadi melancarkan itu air hujan turun. Jumlah bukaan atau jendela rumah yang banyak dan menyeluruh daripada paras lantai sehingga hampir ke siling rumah sangat sesuai kerana ia berada pada paras badan penghuni. Jumlah tingkap yang banyak dan ukiran tembus di atas tingkap, ia dilihat mampu meningkatkan peredaran udara yang merentas rumah tersebut, seterusnya mengaktifkan proses peredaran udara sejuk dan penyaluran keluar udara panas di dalam rumah. Kalau kita perhatikan, okey, tadi kita dah katakan rumah ini di atas air kan. Jadi secara tak langsung kerana kebanyakan mereka bekerja memang melibatkan di lautan. Jadi mudah. Jadi apa lagi kaitan yang lain, Doktor, dari segi reka bentuknya ini yang boleh kita kaitkan dengan alam dan juga masyarakat? Okey, kayu yang dipilih itu adalah daripada kayu-kayu yang tertentulah supaya satu tahan dengan air masin tu kan. Jadi pemilihan kayu adalah penting dan seterusnya pengudaraan lah. Dari segi pengudaraan, kita di laut kan ada udara panas dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh kita nak sejukkan rumah tu dengan cepatlah. Jadi bukaan agak penting jugalah. Ya, itu sebab kalau kita tengok rumah Brunei ni di Sabah ni dia ada jenis tingkap tu kan. Jenis tingkap yang memanjang tu untuk orang kata memudahkan lagi pengudaraan. Tadi pasal tentang rumah tu kan, diorang buat di pesisir pantai dan diorang agak tinggi lah kerana mereka ini tinggal di pesisir pantai. Untuk kegunaan tiang diorang guna belian. Tiang belian ini memang kayu yang memang keras lah. Dia tahan dengan air yang asin. Jadi memakan masa yang bertahun-tahun bila digunakan. Ya. Ciri-ciri istimewa rumah Brunei ni apa yang Cik Agus rasa kata ialah yang teristimewa berbanding dengan rumah tradisi yang lain? Keistimewaan mereka ni dia orang tinggal di seperti perkumpulan di pesisir pantai dan mempunyai jendela yang besar, begitu unik lah dari masyarakat orang kerana angin bagus begitu kan. Sudah ada begitulah kebiasaan masyarakat orang lah. Memang unik lah dan bagus.
Sekian sahaja kami bawakan tentang rumah Brunei di teratak tradisi. Bersambung anjung dengan serambi, riuh serumah orang berbesan. Adat dijunjung ikut tradisi, mencari hikmah dalam warisan. Sehingga bertemu lagi.